Selamat sejahtera kepada Dr. Nur Fatimah selaku pensyarah khusus makroekonomi ISIO 3043. Hari ini, kami kumpulan 11 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap pengangguran di Malaysia. Seterusnya, saya akan mempersembahkan abstrak. Seperti apa yang telah dimaklumkan, tajuk kumpulan kami adalah impak pandemik COVID-19 terhadap pengangguran di Malaysia. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan yang amat besar terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial. Oleh itu, pihak kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP bagi mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Hal ini menyebabkan kebanyakan syarikat terpaksa memberhentikan operasinya lalu memecat pekerjanya semasa pandemik COVID-19 kerana tidak dapat menampung kos perbelanjaan mereka. Seterusnya, kaedah kajian yang telah digunakan adalah melalui sumber internet. Berdasarkan Tijara Tenaga Buruh Jabatan Perangkaran Malaysia 2021, kadar pengangguran telah mencatatkan 3.3% pada tahun 2019 dan meningkat kepada 4.5% pada tahun 2020. Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah membentangkan rancangan Malaysia ke-12 bagi menyelesaikan masalah pengangguran selepas pandemik COVID-19. Akhir sekali, perbincangan kumpulan kami adalah tertumpu kepada faktor-faktor berlakunya masalah pengangguran dan langkah-langkah menangani isu pengangguran di Malaysia. Seterusnya adalah pengenalan. Saya, Aisyah, akan menerangkan apa itu penganggur dan mengenai pengangguran di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2021, penganggur boleh didefinisikan sebagai mana keadaan seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan yang disebabkan oleh kesukaran untuk mendapatkan kerja atau akibat dari pengurangan pekerja oleh kerajaan dan juga disebabkan keadaan cuaca yang tidak membolehkan sesuatu pekerjaan dilaksanakan. Pengangguran di Malaysia ini merupakan isu permasalahan yang sering dibahaskan oleh rata-rata masyarakat Malaysia. Kesan daripada penularan wabak COVID-19 di Malaysia baru-baru ini pada tahun 2019 hingga tahun 2020 telah menyebabkan peningkatan mendadak kadar pengangguran di Malaysia daripada 3.3% pada tahun 2019 kepada 4.5% pada tahun 2020 berdasarkan tinjauan dengan Buruh Jabatan Perangkaan Malaysia 2021. Kajian lepas yang pertama ialah kesan pengangguran dari sektor pendidikan. Yang pertama adalah kekurangan peluang pekerjaan kepada para graduan. Setiap institusi pengajian tinggi dan institusi pengajian swasta akan mengeluarkan siswazah yang berjaya graduat. Dengan data secara terperinci terdapat 5.36 juta graduan pada tahun 2020. Jadi pada masa pandemik COVID-19, keadaan ini akan menyebabkan para graduan tidak dapat pekerjaan kerana kekurangan peluang pekerjaan. Jadi yang kedua adalah persaingan antara graduan. Kesannya keadaan ini juga akan berlakunya persaingan antara graduan sesama lain. Hal ini menyebabkan jumlah siswazah menganggur meningkat sebanyak 22.5 kepada 202,400 daripada 165,200 pada tahun 2019. Melalui artikel ini juga, kami mengetahui bahawa graduan yang mengalami masalah pengangguran banyak terdiri daripada kaum bumi putera dengan data lebih 70%. Kesimpulannya, krisis pandemik ini menyebabkan peluang pekerjaan kurang ditawarkan kepada para graduan dan kesannya amat membimbangkan kepada ekonomi dan pendapatan negara. Kajian lepas yang kedua pula adalah kesan terhadap majikan. Yang pertama adalah tidak dapat menampung kos perbelanjaan perniagaan mereka. Sepanjang masa pandemik COVID-19, sektor pekerjaan telah mengalami impak. Hal ini dikatakan demikian kerana semua sektor pekerjaan perlu menutup operasi mereka untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan mengekang penularan wabak penyakit COVID-19 supaya mengelakkan bilangan pesakit tidak ditambah dengan kadar dan cepat. Oleh itu, dengan penutupan operasi perniagaan, banyak majikan tidak dapat menampung kos perbelanjaan perniagaan mereka dan mereka terpaksa menolak bilangan pekerja dalam perniagaan mereka. Kesannya bilangan penganggur meningkat. Yang kedua adalah sedikit bahan-bahan dan alat-alatan yang dapat mengelakkan penularan wabak penyakit. Selain daripada penutupan operasi perniagaan, sekali lagi disebabkan masalah perbelanjaan, sektor pekerjaan yang dapat dikecualikan yang dapat membuka operasi mereka, pihak majikan perlu sediakan bahan-bahan alatan-alatan yang dapat mengelakkan penularan wabak penyakit seperti pembersih tangan, pelitup muka dan termometer. Yang ketiga adalah memastikan penjarakan sosial antara pekerja dan status pekerja adalah jauh dan bersatu sihat setiap hari dan operasi perlu ikut prosedur operasi standard. Tambahan pula, pihak majikan perlu memastikan penjarakan sosial antara pekerja dan status pekerja adalah jauh dan bersatu sihat setiap hari dan operasi perlu ikut prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Keadaan pertambahan kos perbelanjaan dan tekanan terhadap penjagaan pekerja menyebabkan banyak majikan juga memilih tidak beroperasi seperti biasa. Sejak 1990-an sehingga 2019, Malaysia kekal mencatatkan kadar pengangguran kurang daripada 4%.
Ini bermakna Malaysia menggunakan tenaga penuh. Apabila memasuki tahun 2020, kadar pengangguran tahunan di Malaysia meningkat akibat punca utama iaitu pandemik COVID-19 di mana 3.3% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 4.5% pada tahun 2020. Perintah Kawalan Pergerakan KP pada bulan Mac 2020 telah menyumbang peningkatan kadar pengangguran sebanyak 17.1% bersamaan dengan 104,365 orang. Jadikan jumlah pengangguran seramai 610,500 orang untuk bulan Mac 2020 sahaja. Sektor-sektor yang paling terjejas adalah sektor pelancongan dan pembuatan. Masing-masing mencatatkan peratusan kehilangan pekerja sebanyak 39% dan 23% hanya dalam masa 2 minggu selepas KP dilaksanakan. Okey, untuk sektor pelancongan, mereka terjejas adalah kerana masyarakat bila PKP dilaksanakan, sekatan perjalanan diadakan. Jadi masyarakat tidak dapat untuk melancong dalam negara maupun luar negara kerana luar negara juga pada masa itu membuat sistem seperti mana PKP dilaksanakan di Malaysia. Okey, untuk pembuatan pula, sektor pembuatan ini disebabkan hanya beberapa sahaja sektor ekonomi yang dibuka. Jadi jadi banyak kebanyakan sektor pembuatan tidak dapat menjual barang yang mereka buat kepada sektor-sektor berkenaan. Jadi sektor pembuatan mengalami kerugian dan terpaksa menutup kilang, kedai dan sebagainya. Okey, next kesan pengangguran terhadap pekerja pula. Sektor-sektor yang terjejas terpaksa melakukan pengurangan pekerja yang menyebabkan masalah pendapatan dan emosi berlaku terhadap pekerja. Pekerja yang juga merupakan ketua keluarga terutamanya akan berasa tertekan kerana tidak mampu memenuhi keperluan asas dalam keluarga. Apabila berasa tidak mampu lagi untuk menampung tekanan, mereka ingin melakukan perkara-perkara yang negatif seperti bunuh diri dan sebagainya. Dan terakhirnya adalah hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Seterusnya, sehingga bahagian rancangan Malaysia ke-12. Dalam RMK-12, pihak kerajaan mengambil langkah untuk membangunkan bakat masa depan. Dengan ini, pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk menggalakkan papasan pekerja yang lebih ramai tetapi mengikut kesesamaan. Hasil daripada tindakan ini dapat meningkatkan penyertaan tenaga buruh dan dapat memperkukuh sistem yang menyokong pasaran buruh. Selain daripada pengambilan papasan pekerja, pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk menambah baik ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional dalam singkatan Tibet. Teknikal pada masa sekarang mengalihkan ke teknologi yang canggih. Disebabkan pandemik COVID-19, banyak perniagaan perlu berubah dengan operasi dan jualan secara atas talian. Jadi dalam Tibet ini, para pelajar berpeluang untuk mempelajari teknologi moden pada masa kini. Di samping itu, pihak kerajaan juga mendirikan industri biojisim untuk menjalankan ekspor produk berasaskan biojisim yang lebih tinggi dan menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah kaca berdasarkan konsep ekonomi kitaran. Projek ini telah menyumbang sebanyak 1,122 peluang pekerjaan kepada orang ramai yang hilang pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19. Terdapat juga industri sukan dicadangkan untuk didirikan supaya membekalkan peluang pekerjaan. Dengan beberapa cadangan dan inisiatif yang dirancang, pastinya dapat menyelesaikan masalah pengangguran yang berlaku dalam sepanjang masa pandemik COVID-19. Seterusnya kita pergi kepada bahagian perbincangan. Dalam bahagian perbincangan, kita akan membincangkan faktor-faktor berlakunya isu pengangguran. Pada era globalisasi kini, kita dikejutkan dengan kewujudan virus COVID-19 yang menjadi faktor utama menyumbang kepada isu pengangguran. Semua sedia maklum bahawa ramai dalam kalangan masyarakat hilang sumber pendapatan dan pekerjaan disebabkan majikan perlu menterhadkan sejumlah kecil pekerja dalam industri dan diwujudkan penjarakan sosial yang boleh mengurangkan penyebaran virus tersebut. Pada ketika ini juga terdapat faktor lain yang menyumbang kepada isu pengangguran yang sudah wujud sebelum pandemik COVID-19 ini muncul. Antara faktor berlakunya isu pengangguran adalah pertama, percambahan pusat pengajian tinggi sama ada swasta dan kerajaan yang menawarkan program pada peringkat sijil, diploma dan ijazah yang sama. Hal ini dikatakan demikian kerana syarat untuk melanjutkan pelajaran pada masa kini adalah jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan syarat melanjutkan pelajaran pada 15 tahun lalu. Kesannya, keadaan ini membolehkan pelajar yang lepasan sijil pelajaran Malaysia, SPM, mudah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu STPM dan tahap pendidikan yang sama taraf seperti A-level dan asasi atau diploma dan seterusnya ijazah sarjana muda, sarjana dan akhirnya doktor falsafah jika dapat melepasi syarat-syarat yang ditentukan oleh kementerian. Jadi, perkara yang hanya membezakan setiap pelajar adalah sama ada mereka daripada universiti awam atau universiti swasta. Masalah yang berlaku dalam keadaan ini ialah para graduan yang tamat pengajian mereka adalah dalam masa yang lebih kurang sama antara pusat pengajian tinggi sesama lain. Malah, keadaan ini akan menyebabkan berlakunya lambakan graduan yang akan masuk ke dalam pasaran kerja, tetapi pada masa yang sama, peluang pekerjaan yang sedia ada dalam pasaran adalah terhad dan akhirnya berlakunya masalah pengangguran. Para graduan yang sama taraf akan mengalami persaingan antara satu sama lain untuk merebut dan berjaya mendapat peluang pekerjaan yang sedia ada sahaja. Pelbagai perbandingan akan dilaksanakan
oleh para majikan supaya mengambil calon yang bersesuaian untuk bekerja di syarikat sendiri. Selain itu, faktor yang kedua adalah faktor prestasi atau kelayakan graduan yang terlalu tinggi berbanding jawatan yang ditawarkan dalam pasaran kerja. Sebagai contoh, bagi memenuhi jawatan juruteknik, hanya memerlukan kelulusan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia iaitu SPM sahaja, tetapi kebanyakan calon yang hadir dalam term 2 adalah di kalangan pemegang diploma dan ijazah. Seandainya mereka diterima untuk bekerja, akan menimbulkan isu mengenai kadar pembayaran gaji yang diberikan dianggap tidak sesuai jika dibandingkan dengan kelulusan graduan tersebut. Kesannya, mereka ini tidak diterima dalam pekerjaan tersebut kerana kurang bersesuaian terhadap peluang pekerjaan yang sedia ada dan masalah pengangguran akan berlaku. Seterusnya, sambungan bahagian perbincangan. Kewujudan kejadian pandemik COVID-19 telah mendorong jumlah pengangguran di Malaysia ke tahap yang membimbangkan terhadap semua pihak. Jumlah pengangguran yang tinggi menunjukkan kerajaan tidak dapat mengatasi kekuatan ekonomi negara kerana terlalu bergantung kepada pembangunan ekonomi negara lain seperti Amerika Syarikat. Terdapat banyak langkah yang boleh diambil oleh pelbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Antara cadangan langkah yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi masalah pengangguran ialah yang pertama, pihak kerajaan boleh menyediakan sokongan kewangan yang boleh memajukan pertumbuhan pesat ekonomi. Bantuan kewangan ini mestilah besar, iaitu menelan belanja berbilion ringgit untuk lebih banyak projek pembangunan dijalankan serentak. Hal ini dikatakan demikian kerana jika semua projek pembangunan dijalankan serentak, ramai pekerja akan diperlukan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Pakej kewangan ini juga perlu diurus dengan baik oleh kerajaan dengan memilih projek ekonomi yang boleh menambahkan lagi aktiviti sampingan ekonomi seperti ekonomi berasaskan teknologi dan penyelidikan tinggi. Jelas sekali, ekonomi negara akan berkembang pesat sekiranya kerajaan menyediakan pakej sokongan kewangan yang besar untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Selain itu, antara langkah yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi masalah pengangguran ialah pihak kerajaan dapat mengembangkan perusahaan kecil dan sederhana. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak kerajaan boleh memberikan inisiatif kepada perusahaan kecil dan sederhana supaya mereka dapat melakukan perniagaan tanpa masalah kewangan yang dihadapi. Sebagai contoh, pihak kerajaan dapat melakukan skim pengecualian cukai, skim pengambilan kerja anak tempatan dan bimbingan kemahiran pekerja yang dibekalkan terutamanya pada masa pandemik COVID-19 ini. Dengan perkembangan perusahaan kecil dan sederhana, maka peluang pekerjaan akan diwujudkan. Kesannya dapat mengatasi masalah pengangguran. Akhir kata, pelbagai langkah telah dibuat bagi membendung masalah pengangguran di Malaysia. PKP telah mempersempit kehidupan ramai manusia yang memberi impak besar terhadap masalah pengangguran. Tetapi, pada masa yang sama, ia juga meminimumkan kadar jenayah terhadap persekitaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, setiap manusia seharusnya perlu menerima setiap kejadian dengan pemikiran yang terbuka dan mengambil iktibar yang positif daripadanya, serta terus mengekalkan implikasi positif yang lahir di sebalik setiap kejadian dan penciptaannya. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.